Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Amma ba'd. Insyaallah tuan-puan, malam ni kita akan sambung pengajian kuliah online surau Abdul Rahman bin Auf ataupun Sarah. Kita akan sambung pengajian kitab Paku Iman. Kita akan sambung pengajian kitab Paku Iman setiap Rabu minggu kedua dan Rabu minggu keempat, kitab Paku Iman. InsyaAllah kita akan sambung malam ni tajuk baru tuan-puan. Malam ni antara tajuk yang penting di kalangan 6 teras ataupun 6 rukun iman. Malam ni antara rukun iman yang penting kerana didetailkan oleh ulama kita berbanding dengan rukun-rukun lain. Iaitu kita akan bincang malam ni cara beriman kepada Rasul. Cara beriman kepada Rasul. Itu kita akan bincang malam ni. Antara tajuk yang penting dalam kitab Usuluddin tuan-puan, dalam 6 rukun iman yang didetailkan oleh para ulama, yang difokus oleh para ulama, 2 tajuk, iaitu rukun iman yang pertama iaitu beriman kepada Allah Ta'ala dan beriman kepada Rasul. Ini antara 2 rukun iman yang akan didetailkan oleh para ulama kita di dalam mana-mana kitab. InsyaAllah kita sementara tu tuan-puan, kita menunggu seperti biasa. Kita tunggu sekejap jemaah dari, terutamanya rakan-rakan kita dari surau Abdul Rahman bin Auf Pression 11. Kita meraihkan, kita menunggu sekejap beberapa minit sementara kawan-kawan kita masuk. Jadi kita boleh bantu tekan butang share. Mudah-mudahan kita akan dapat benefit, akan dapat pahala, kita sebarkan kebaikan kepada lebih ramai lagi yang akan dapat manfaat daripada perkongsian kita pada malam ini, insya-Allah. Kita akan sambung muka surat 24 kitab Paku Iman. Bagi tuan-puan yang biasa mengikuti kuliah pengajian kitab Paku Iman di surau Abdul Rahman bin Auf, tuan-puan boleh tengok ataupun tuan-puan boleh gunakan modul kita, kitab kita, itu kitab Paku Iman muka surat 24. InsyaAllah kita akan sambung muka surat 24, iaitu cara beriman kepada Rasul. Cara beriman kepada Rasul. Baik, kita sementara tu kita tunggu beberapa minit lagi tuan-puan meraihkan jemaah surau Abdul Rahman bin Auf Pression 11. Kita tunggu beberapa minit lagi. Biasanya kita tunggu dalam 20 peserta kita akan on. Tapi malam ni tengok keadaan tuan-puan, kalau berbelah-belah pun kita akan on dah. Al-Fadhil Ustaz Muhammad Arif. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah tuan-puan, kita akan sambung malam ni muka surat 24 kitab Paku Iman. Ini antara kuliah bulanan kita, dui bulanan, setiap Rabu minggu kedua dan setiap Rabu minggu keempat. So kuliah tetap kita di surau Abdul Rahman bin Auf ataupun Sarah Pression 11 Putrajaya. Jadi oleh kerana kita masih lagi berada dalam PKPB, kita teruskan juga kuliah tetap kita setiap minggu secara online antara ataupun antara surau yang meneruskan kuliah secara online, iaitu Sarah, antara mengekalkan rutin mingguan kita setiap Rabu. Kita akan baca secara ringkas saja tuan-puan, secara ringkas. Yang kita detailkan iaitu teras yang pertama ataupun rukun yang pertama, beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ciri-ciri ketuhanan, itu yang telah kita detailkan.
Dan 5 teras lagi ataupun 5 rukun lagi kita akan baca secara simple, secara sederhana, tanpa kita detailkan seperti mana kita detailkan dalam teras yang pertama. Ada 5 teras ini kita dah janji dengan tuan-puan, kita akan baca secara sederhana, agak ekspres berbanding dengan rukun yang pertama, berbanding dengan pendekatan yang kita baca. Rukun yang pertama iaitu sifat ataupun ciri ketuhanan, ada 13 ciri ketuhanan, kita agak detail kita baca. Dan ada 5 teras lagi, 5 rukun lagi yang kita dah baca. Rukun yang kedua, alhamdulillah kita dah settle, iaitu proses ataupun cara beriman kepada malaikat. Dan yang ketiga juga kita dah bincang, beriman kepada kitab. Ini teras yang keempat. Teras yang keempat, beriman kepada Rasul, yang didetailkan di dalam kitab kita ni. Tuan Guru Al-Alim Al-Allamah Haji Cik Al-Qadahi, Tuan Guru kita ini, dia mendetailkan teras yang kelima ini, yang keempat ini, iaitu beriman kepada Rasul, dia detailkan. Kerana banyak isu-isu yang praktikal yang perlu kita rungkai, yang perlu kita tahu secara jelas, tuan-puan, cara kita pegang ataupun kita beriman ataupun kita i'tiqad tentang ciri kerasulan yang ada pada Rasul, supaya akidah kita mantap dan akidah kita tidak tidak goyah dengan isu-isu yang dimanipulit oleh orientalis. Antara isu tentang kenabian ini banyak akan diulas, akan disentuh oleh musannif ataupun penulis kita. Antaranya ciri yang pertama benar. Malam ni kita akan bincang ciri yang pertama, dan ciri yang kedua insya-Allah amanah. Sifat yang kedua kita akan bincang pada minggu akan datang. Minggu ni kita akan fokus satu sifat di kalangan 9 sifat yang ada pada Nabi, iaitu sidik ataupun benar. Antara isu yang dikupas oleh tuan guru kita iaitu dakwaan yang mengatakan Nabi Ibrahim alaihissalam berbohong. Itu perlu kita betulkan dengan fakta menurut perspektif akidah ahli sunnah wal jamaah. Ini yang kita mesti lurus dan mesti betulkan akidah kita. Ada orang yang berpegang bahawa Nabi Ibrahim pernah berbohong. Beberapa situasi Nabi Ibrahim pernah berbohong, ketika mana Nabi Ibrahim berdialog dengan kuncu-kuncu Namrud, dan ketika mana Nabi Ibrahim ada pengikut raja yang zalim nak menangkap Siti Sarah, isterinya, maka dia terpaksa berbohong. Ini dakwaan yang dibuat oleh Israeliat, oleh orientalis, untuk menjatuhkan imej dan kredibiliti Nabi. Sedangkan Nabi mempunyai ciri yang wajib pada Nabi ialah benar, sidik ataupun benar pada perkataan dia, benar pada i'tiqad dan benar pada perbuatan Nabi. InsyaAllah kita akan bincang di akhir kuliah kita dalam surat 25, iaitu tentang ciri yang ada pada segala Nabi dan Rasul, iaitu 9 ciri. Satu kita akan bincang malam ini, ciri yang wajib bagi Nabi, iaitu sidik ataupun benar. Okey, sekejap lagi kita mula tuan-puan. Kita boleh mula sekejap lagi. Kita menunggu Tok Pengulu Sara. Rasanya Tok Pengulu Sara tak masuk lagi, Ustaz Roy kita. Mungkin kita boleh mula. Kalau
sementara kita menunggu jemaah daripada Sara, mungkin kita boleh mula slow-slow. Kita boleh mula dulu sambil-sambil kita menunggu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma jahilna wanfa'na bima 'allamtana waj'alna minal mukhlisin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin, amma ba'd. InsyaAllah, seperti mana kita maklum tuan-puan, malam ni kita akan sambung pengajian kitab kita, yang kitab Paku Iman, yang kita baca secara tetap kuliah dui bulanan kita setiap minggu kedua dan minggu keempat di Surau Abdul Rahman bin Auf, Presiden sebelah Putrajaya. Oleh kerana kita berada dalam situasi PKPB yang tidak membenarkan kita untuk mengadakan kelas secara fizikal, maka inisiatif yang diambil oleh jemaah ataupun wakil Sara untuk kita terus adakan secara online di hadapan laptop dan handphone masing-masing. Mudah-mudahan kita diberikan keberkatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan dimudahkan untuk kita mencapai target kita, iaitu untuk memahami ilmu yang paling besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu ilmu akidah. Ilmu untuk mengenal siapa Tuhan kita dan mengenal siapa Nabi kita. Inilah ilmu yang paling tinggi, yang paling besar ganjaran di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, yang termasuk di dalam hukum wajib usuli. Antara hukum asas mempelajari ilmu akidah ini tuan-puan bukannya wajib furu'i, tetapi termasuk di dalam wajib usuli, iaitu kewajipan teras di dalam kehidupan setiap mukallaf untuk bereskan, settlekan tanggungjawab kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala untuk mengenali siapa Tuhan kita dan mengenali siapa Nabi kita yang diutuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini antara ilmu yang paling besar, yang paling tinggi ganjaran dan standard di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, yang tidak sama dengan ilmu-ilmu lain. Dan selain daripada ilmu usuli, iaitu ilmu furu'i, yang termasuk di dalam kategori ilmu fardu ain juga, iaitu ilmu fiqh dan ilmu tasawuf, dia termasuk ilmu furu'i, tetapi di dalam ranking ataupun dalam kategori wajib aini, iaitu kewajipan yang ditekan, yang dipaksa oleh Allah Subhanahu Wa Taala secara aini, secara individu. Setiap mukallaf wajib mempelajari, wajib belajar sehingga faham dan i'tiqad berkaitan dengan ciri-ciri ketuhanan dan ciri-ciri kenabian yang ada pada Rasul dan Nabi kita. InsyaAllah tuan-puan, malam ini kita akan masuk, iaitu tajuk baru, subtopik baru, teras yang kelima, teras yang keempat. Bagaimana yang selalu kita sebut dalam mana-mana kitab Usuluddin ataupun kitab Aqidah ataupun kitab Ilmul Kalam ataupun kitab Sifat 20, itulah nama-nama yang merujuk kepada ilmu Usuluddin, ilmu Aqidah. Dia ada 5 nama yang merujuk kepada ilmu Aqidah, ilmu Usuluddin, ilmu Kalam, ilmu Sifat 20. Kita selalu sebut ilmu Usuluddin ini ataupun ilmu Aqidah ini, dia membincangkan tentang 6 teras, 6 rukun iman yang disebut oleh Nabi SAW. Dalam kitab mana-mana kitab akidah membincangkan tentang 6 teras ataupun rukun iman secara terperinci, yang bermula dengan rukun yang pertama, dengan teras yang pertama, iaitu proses beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang telah kita bincang. Kita dah bincang metodologi pendekatan menurut Ahlussunnah wal Jamaah untuk mengenal Allah Subhanahu Wa Taala melalui pendekatan mengenal Allah Taala melalui cara dia mengenal Allah melalui sifat ataupun melalui ciri yang ada pada Tuhan, melalui sifat yang ada pada Tuhan. Itulah cara yang dirintis, yang diterokai oleh ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Itu teras yang pertama, kerana sistem kepercayaan kita kepada Tuhan berpaksikan kepada 6 rukun, berpaksikan kepada 6 teras. Maka teras yang pertama, teras yang paling penting ialah
rukun ataupun teras beriman ataupun percaya ataupun berpegang kepada ketuhanan. Maka kita kena faham tuan-tuan, antara tanggungjawab kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala secara basic menurut Ahlussunnah wal Jamaah, kita mesti faham, kita mesti tahu secara asas dia sekurang-kurang 13 ciri yang ada pada Tuhan. Ini selalu saya sebut tuan-tuan, supaya kita sentiasa segar di ingatan kita, supaya kita sentiasa realize tentang tanggungjawab kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Kerana majoriti, bukan minoriti tuan-tuan, majoriti umat Islam dia tidak sedar tanggungjawab dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Majoriti umat Islam mukallaf, mereka tidak sedar apa tanggungjawab mereka untuk mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Terkadang mereka merasakan bahawa kena Allah Subhanahu Wa Taala memadai sekadar mampu menyebut Allah, mampu menyebut Tuhan, walaupun mereka tidak mengenal secara detail tentang ciri-ciri yang ada pada Tuhan, tentang sifat yang ada pada Tuhan, sifat-sifat kesempurnaan yang ada pada Tuhan. Itulah yang cuba kita highlightkan supaya masyarakat kembali memertabatkan ilmu ketuhanan. Masyarakat kembali meletakkan ilmu akidah ini di tempat yang tinggi. Mereka menagungkan ilmu akidah ini. Kenapa? Kan ilmu yang menjadi teras, menjadi paksi kepada kehidupan setiap mukallaf. Sebab itulah tuan-puan, yang kedua, teras yang kedua beriman kepada malaikat telah kita bincang. Teras yang ketiga beriman, percaya kepada kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala juga telah kita bincang. Dan yang keempat, teras yang keempat tuan-puan malam ini, antara rukun yang penting, iaitu percaya. Bagaimana percaya kepada kerasulan ataupun kenabian. Kita nak kenal Nabi kita melalui cara mengenal ciri-ciri ataupun sifat yang ada pada Nabi kita. Nak menjadi Nabi ini, nak menjadi Rasul ini, mesti bersifat dengan 9 sifat. 4+4+1, 4 ciri yang wajib pada Rasul, 4 ciri istihalah, dan 1 yang haruh pada Rasul. Dikombinkan 9 ciri ini untuk lengkap seorang Rasul dan seorang Nabi yang diutuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah yang kita panggil beriman, yang kita panggil tahu, yang kita panggil kenal. Kenal, tahu, yang ini kita panggil percaya. Nak percaya mesti tahu, mesti kenal, baru kita boleh percaya, baru kita boleh faham. Dan apabila kita faham tuan-puan tentang kenabian dan kerasulan, kita boleh kita i'tiqad secara jazam, baru kita pegang secara kemas, kita pegang secara mantap, tidak goyah dan tidak goyang. Itulah dia panggil jazam. Apabila kita tahu dan kita faham, maka kita akan pegang secara jazam, secara putu, secara mantap, secara kemas tentang ilmu yang kita faham, tentang benda yang kita faham, ciri-ciri kenabian yang ada pada Nabi. InsyaAllah tuan-puan, kita akan sambung pada malam ini muka surat 24, perenggan di bawah 4, 1, 2, 3, 4, 4 baris 4 dari bawah soalun. Qala al-musannif rahimahullahu subhanahu wa ta'ala, soalun, apa erti wajib percaya dengan segala Rasul? An yu'minu billahi wa rasulih. Apa percaya? Apa erti wajib percaya dengan segala Rasul? Jawab soal. Tuan guru soal dan tuan guru tolong jawab. Ini memudahkan kita. Bagaimana yang kata wajib percaya kepada Rasul? Termasuk di dalam rukun iman yang kelima. Rukun iman yang keempat, iaitu wajib percaya kepada segala Rasul. Jawab soalun. Wajib atas tiap-tiap. Wajib atas tiap-tiap kita faham. Wajib atas dia merujuk kepada wajib syarak, bukan wajib akal. Kita dah bincang di awal modul kita, di awal kuliah kita. Pembahagian wajib, ada wajib akal, ada wajib syarak, ada wajib adat. Maka di sini kita kena faham istilah wajib di sini kewajipan. Paksaan ini datang daripada syarik, dan ini datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Wajib atas dipanggil ala lil madarrah, tekan, paksa atas tiap-tiap mukallaf. Allah memaksa kita, tu dia panggil wajib atas.
Wajib ini hukum yang telah digubalkan, yang telah digubal oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan hukum itu kena kepada mukallaf. Ditekan, dipaksa atas tiap-tiap mukallaf. Percaya. Dan i'tiqad. Ada bagi Allah beberapa banyak nabi dan rasul-rasul. Wajib atas setiap mukallaf. Kita dah bahas tuan-puan, ini istilah mukallaf. Dapat 5 ciri, maka status dia di sisi Allah Ta'ala mukallaf. Balik, dia akil, dia balik. Ini antara 2 ciri yang asas. Ada 5 ciri mukallaf. Asasnya ialah akil dan balik. Itu adalah ciri asas untuk menentukan seseorang itu statusnya di sisi Allah Ta'ala mukallaf. Mukallaf ini orang yang dipertanggungjawabkan hukum syarak. Setiap hari tuan-puan, kalau dia mukallaf, maka dia bertanggungjawab untuk melaksanakan hukum syarak. Itu dia panggil orang yang sentiasa bertanggungjawab untuk melaksanakan segala hukum syarak yang 5. Yang wajib, dia wajib melaksanakan. Haram, dia wajib tinggalkan. Sunat, dia sunat melaksanakan perkara sunat. Makruh, makruh, dia melakukan perkara yang makruh. Ini dipanggil mukallaf. Maka orang yang mukallaf ini percaya, wajib dia percaya. Allah tekan dia supaya dia percaya. Apa makna percaya? Yang ini dia tahu ataupun dia faham. Nak percaya ni tuan-puan, dia kena tahu dan dia kena faham. Mana tahu ni faham. Dia kena faham ataupun dia kena tahu tentang ciri-ciri kenabian yang ada pada Nabi. Mana mungkin dia boleh percaya tanpa dia ada maklumat yang jelas tentang kenabian. Mana mungkin dia boleh tahu dia tanpa ada maklumat yang jelas tentang kenabian, tiba-tiba dia mendakwa, dia klaim diri dia faham tentang Nabi, diri dia kenal Nabi, diri dia tahu tentang Nabi. Itu dakwaan yang palsu, yang tidak membetuli dengan realiti yang sebenar, sedangkan dia tidak mengetahui. Ini penting, wajib tahu. Paksaan Allah Ta'ala ni adalah tahu. Nak tahu ni tuan-puan, wajib kena ambil tahu. Apa dia ambil tahu? Wajib kena belajar. Kerana belajar itu jalan untuk kita tahu. Belajar ini tuan-puan, dia panggil proses untuk kita tahu. Belajar ini proses untuk kita faham. Dia panggil tahu itu objektif kita, target kita. Tahu itu adalah target kita. Orang panggil maqasid. Maqasid kita ialah Allah paksa kita supaya kita tahu. Maka itu maqasid. Itu tujuan yang Allah, tujuan yang kita nak. Maka wasail, cara, jalan, prosesnya, salah satunya belajar. Belajar ini berusaha, belajar sehingga kita tahu. Kenapa? Kerana jalan untuk tahu, cara untuk tahu, proses untuk kita tahu melalui jalan belajar. Maka belajar itu kita panggil wajib, kita panggil wajib wasail. Al-wasail hukmul maqasid, itu kaedah yang masyhur yang selalu kita sebut. Sebab itulah belajar wajib ke atas kita. Kenapa? Untuk melaksanakan kewajipan yang sebenar. Kewajipan yang sebenar ke atas kita ialah tahu. Tahu tentang ciri-ciri kenabian yang ada pada Nabi. Maka nak tahu itu mesti melalui jalan belajar. Maka belajar itu dipanggil wajib wasail. Hukmul wasail. Hukmu wasail. Hukmu apa? Al-maqasid. Lil wasail. Baik. Jadi maqasid itu tahu. Itu maqasid. Wajib tiap-tiap mukallaf percaya. Ini tahu atau faham. Dan i'tiqad. Selalu kita sebut tuan-puan. Dan ini wajib percaya dan i'tiqad. Tak boleh percaya saja tanpa i'tiqad. Dia mesti percaya dan i'tiqad. Dan i'tiqad ini tuan-puan, dia kena percaya. Kalau percaya tanpa i'tiqad, maka tidak dinamakan iman dia. Dia percaya tapi dia tak berpegang dalam hati dia apa yang dia percaya. Maka dia mesti percaya, ataupun dia faham, ataupun dia tahu, kemudian dia i'tiqad. I'tiqad ni pegang dalam hati dia benda yang dia percaya. Pegangan dalam hati dia tentang benda yang dia faham.
Itu dia panggil i'tiqad, pegangan. Apa dia pegangan? Merujuk kepada benda yang dia pegang. Apa dia benda? Merujuk kepada ciri-ciri kenabian. Ciri-ciri kenabian yang ada pada Nabi dan Rasul. Maka itulah dipanggil benda. Benda yang dia pegang. Maka benda yang dia pegang dalam hati dia itulah yang dipanggil i'tiqad. Benda yang dia percaya dan benda yang dia pegang itulah dipanggil iman ataupun dipanggil i'tiqad. Wajib atas tiap-tiap mukallaf percaya, yakni faham dalam hati. Faham ni nampak dalam hati. Dan i'tiqad, dan pegang dalam hati apa yang dia nampak. Ada bagi Allah beberapa banyak Nabi dan Rasul. Yang dia kena percaya, yang dia kena pegang. Ada bagi Allah ini beberapa banyak Nabi dan Rasul. Hanya yang wajib kita ketahui dengan tafsilnya. Walaupun banyak Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul, tetapi wajib ke atas kita ketahui dengan tafsil. Ketahui secara detail. Kena tahu nama secara detail. 25 jua. 25 sahaja. 25 sahaja. Mana 25? Ni pertamanya dia nak bilang 25. 25 sahaja yang wajib kita tahu, yang wajib kita percaya secara tafsil, secara detail, bukan secara ijmal, bukan secara umum. Secara umum kita i'tiqad Nabi dan Rasul ini banyak. Tetapi secara tafsir, secara detailnya, yang wajib kita percaya secara detail hanya 25 Nabi dan Rasul. Pertamanya daripada 25 Adam, yakni Nabi Adam alaihissalam. Keduanya Nabi Idris alaihissalam. Yang ketiganya Nabi Nuh alaihissalam. Yang keempatnya Nabi Hud alaihissalam. Yang kelimanya Salih, Nabi Salih alaihissalam. Seterusnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang seterusnya Nabi Lut alaihissalam. Dan seterusnya Ismail, yakni Nabi Ismail alaihissalam. Dan seterusnya Nabi Ishaq alaihissalam. Dan seterusnya Nabi Yaqub alaihissalam. Dan seterusnya Nabi Yusuf alaihissalam. Dan Nabi Ayub. Dan Nabi Shu'aib. Dan Nabi Harun. Dan Nabi Musa. Dan Nabi Ilyasa. Ilyasa. Dia lain dengan Ilyas. Dan Nabi Zulkifli. Dan Nabi Dawud alaihissalam. Dan Sulaiman, Nabi Sulaiman alaihissalam. Dan Ilyas. Dan Yunus alaihissalam. Dan Zakaria. Dan Nabi Yahya. Dan Nabi Isa alaihissalam. Dan Nabi Muhammad alaihimussalatu wassalam. Penutup segala Nabi kita. Dan wajib kita i'tiqad. Dan wajib kita i'tiqad, kita pegang dalam hati kita. Nabi Muhammad itu kesudahan Nabi-Nabi. Ini wajib kita pegang dalam hati kita, bahawasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu Nabi penutup segala Nabi kita. Dan Rasul-Rasulnya, dan penutup segala Rasulnya. Maka tiada yang jadi Nabi dan Rasul kemudian daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apabila kita i'tiqad dalam hati kita, kita pegang secara jazan, secara putus, secara kemas, secara mantap. Tidak ada lagi Nabi selepas daripada Nabi kita. Dan Rasul, dan tidak ada Rasul kemudian selepas daripada Nabi kita. Dan tiada wahyu, yakni wahyi selepas daripada wahyu yang diturunkan kepada Nabi kita. Wahyu ni merujuk kepada perintah. Segala perintah yang dibawa oleh Nabi kita, tidak ada lagi selepas perintah yang dibawa oleh Nabi kita. Tidak ada lagi wahyu yang akan diturunkan kepada Nabi lain. Kerana Nabi kita ni khatamun Nabi, khatamun nubuwah. Penutup segala Nabi. Maka jadi kafir. Maka ni tafriq. Maka ni keputusan yang keluar daripada pernyataan. Wajib kita i'tiqad
Nabi kita ini penutup segala Nabi, tidak ada lagi Nabi selepas daripada Nabi kita, dan tidak ada lagi wahyu yang diturunkan selepas daripada wahyu yang diturunkan ke atas Nabi kita, maka keluarlah keputusan hukum, jadi kafir orang yang berkata, mana kata dia, makul qaul, ada jadi Nabi atau Rasul, kemudian selepas daripadanya daripada Nabi Muhammad. Sesiapa yang mengatakan ada Nabi selepas daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka hukum dia jadi kafir wal-iyadzubillah. Mana contoh puak yang jadi kafir? Yang menyatakan ada Nabi selepas daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seperti puak-puak taslim. Ini puak ajaran sesat yang bernama taslim, ajaran taslim. Yang mendakwa bahawa ada lagi Nabi selepas daripada Nabi kita. Ada lagi Rasul yang diturunkan oleh Allah Ta'ala selepas daripada Rasul yang diturunkan ke atas Nabi kita. Selepas Rasul Nabi kita. Yang ini selepas Rasul yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada lagi Rasul lain. Mana dia contoh lagi? Seperti puak Qidyani. Ini antara contoh-contoh firqah yang sesat lagi menyesatkan, yang mendakwa ada Rasul selepas daripada Nabi kita. Dan jadi kafir juga. Dua contoh. Pertamanya taslim, dan yang keduanya Qidyani. Ini telah diputuskan, kumpulan Qidyani ini juga telah diwartakan oleh Jabatan Agama Islam negeri kita di Malaysia ini. Ajaran taslim kafir dan ajaran Qidyani juga sesat. Tidak boleh. Diputuskan sesat oleh seluruh Jabatan Agama Islam negeri kita Malaysia. Dan yang contoh yang seterusnya, dan jadi kafir juga satu puak Syiah. Syiah ni banyak tuan-puan, dia ada beberapa puak, dia lebih kurang 20 lebih. Tetapi ada jadi kafir juga satu puak Syiah. Bukan semua puak, satu puak yang jadi kafir. Yang lain tu, yang lain sesat. Satu puak Syiah yang berkata ada wahyu kepada imamnya. Ada wahyu yang diturunkan kepada imamnya. Iman pengikut Syiah. Dan ada setengah Syiah tidak kafir. Jadi yang jadi kafir ada satu puak yang mendakwa bahawa ada wahyu diturunkan kepada imamnya. Jadi imam yang diikuti oleh puak Syiah. Dan ada setengah Syiah tidak kafir. Tetapi sungguh pun tak kafir. Tidak ada Syiah yang tidak sesat. Semua Syiah ni pun sesat. Semua firqah, mazhab yang ada dalam Syiah, pecahan-pecahan pengikut Syiah, semuanya sesat. Walaupun dia tidak boleh dihukumkan kafir. Melainkan ada satu puak yang dihukumkan kafir, iaitu puak yang mendakwa bahawa wahyu itu diturunkan kepada imam dia. Ada setengah Syiah yang tidak kafir, tetapi tidak ada Syiah yang tidak sesat. Mana Syiah yang tidak sesat? Kalau kita tengok dalam sejarah, seperti Syiah Zaidiyah. Dia ada Syiah Zaidiyah. Syiah Zaidiyah ni yang hampir sama dengan mazhab kita. Yang hampir sama dengan mazhab kita. Kata mereka, sepatutnya Sayyidina Ali karramallahu wajhah yang dipilih menjadi Nabi lagi Rasul. Sepatutnya Sayyidina Ali karramallahu wajhah yang dipilih menjadi Nabi dan Rasul. Tetapi tiba-tiba Nabi dan Rasul dipilih oleh Allah Ta'ala, terpilihnya ialah Nabi Muhammad. Tak apalah, dia kata, walaupun Nabi Muhammad jadi Rasul, tak apa. Tapi sebenarnya yang menjadi Rasul dan Nabi ialah Sayyidina Ali. Sepatut dan sebenarnya yang layak menjadi Nabi dan Rasul ialah Sayyidina Ali. Tetapi yang terpilihnya ialah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu dinamakan mazhab Syiah Zaidiyah. Yang tidak dihukumkan kafir, hanya dihukumkan fasik, yakni sesat. Kerana ittifaq segala ulama
yang dahulu-dahulu dan yang kemudian, dan disebut di dalam kitab-kitabnya, kesemua mazhab Syiah itu salah. Ittifaq para ulama, kesemua mazhab Syiah, firqah Syiah itu dihukumkan sesat lagi menyesatkan. Ittifaq para ulama yang terdahulu dan ulama yang terkemudian. Dan disebut di dalam kitab-kitab para ulama, kesemua mazhab Syiah itu salah dan sesat. Melainkan yang tak kata sesat dan yang tak kata sesat dan salah, melainkan bapa kaum muda, yang ia bapa kaum muda pun puak yang sesat juga. Kaum muda pun sama juga tuan-puan, iaitu dihukumkan sesat, dallun mudillun, iaitu dallun ataupun yang mukhti'um, dallun mudillun, salah, sesat lagi menyesatkan. Itu kaum muda. Kaum muda ni tuan-puan nak kenal cara dia. Kaum muda dia tidak ada mana-mana mazhab. Dia tak ikut mazhab Syekh Abdul Wahab. Dia bukan mazhab Syiah. Kalau pengikut pendapat Syekh Abdul Wahab, kita panggil mazhab Wahabi. Kalau pengikut Syiah, kita panggil mazhab Syiah. Tetapi kaum muda ini, dia mendakwa mudda'iyan. Dia mendakwa fahmal ahkamil Quran was sunnah. Dia mendakwa memahami Al-Quran dan sunnah secara langsung tanpa merujuk kepada mana-mana mazhab. Ini dakwaan mereka. Orang yang mendakwa begini tuan-puan, dakwaan mereka memahami Al-Quran dan sunnah tanpa merujuk kepada mana-mana mazhab. Inilah dia, kalau tuan-puan nak kenal kaum muda. Kaum muda yang tuan-tuan boleh baca dalam sejarah, yang tidak ditafsirkan secara tepat mengikut tafsiran para ulama kita. Tafsiran kontemporari mengatakan kaum muda ialah kaum yang memperjuangkan pendekatan baru, nafas yang baru, yang digelar mujaddid, alaf baru, yang cuba memperjuangkan agama dalam bentuk pendekatan yang fresh, pendekatan yang segar, pendekatan yang baru, tidak terlalu jumuk. Sebenarnya kaum muda ini ditafsirkan oleh para ulama kita, iaitu orang yang berpegang dengan Quran dan Sunnah secara direct tanpa merujuk kepada mana-mana mazhab. Ini kaum muda ini, dia lebih kepada dia mendakwa memahami Quran dan Sunnah, sedangkan title dia bukan mujtahid, dia bukan orang yang mujtahid mutlak, bukan orang yang faham Quran dan Sunnah secara direct tanpa memerlukan rujuk ataupun refer mana-mana mazhab. Tak perlu rujuk kitab Sahih Bukhari, tak perlu rujuk kitab Sahih Bukhari, tak perlu rujuk kitab Iman Muslim, tak perlu rujuk mana-mana kitab hadis yang dikumpulkan oleh ulama-ulama hadis kita, yang dikumpulkan oleh muhaddisin. Muhaddisin kita pun mereka ada mazhab. Muhaddisin kita tuan-tuan, mereka ada mazhab. Al-Iman Bukhari, mereka ada mazhab mereka. Al-Iman Muslim, mereka ada mazhab mereka. Al-Iman Suyuti rahimahullah subhanahu wa ta'ala, mereka ada mazhab yang dianuti oleh mereka. Sedangkan ada mereka yang mendakwa, yang tidak perlu merujuk pada mana-mana mazhab. Mereka mendakwa, mereka kenal, mereka faham Quran, mereka faham hadis, sedangkan hadis mereka rujuk hadis Bukhari, mereka rujuk Sahih Muslim, mereka rujuk Al-Iman Nasa'i, mereka rujuk Al-Iman Suyuti. Inilah dia dakwaan-dakwaan yang palsu, yang perasan diri itu mujtahid, sedangkan diri sebenarnya bukan mujtahid. Inilah bahaya kaum muda, yang perasan lebih, sedangkan dia refer kepada para ulama, tapi di mulutnya dakwa dia ini faham Quran dan faham hadis, tak perlu rujuk mana-mana ulama. Ini orang yang pelik bin ajaib. Itu kaum muda. Ia kata, mana kaum muda? Kaum muda kata, ia kata ni,
Bapa kaum melainkan bapa kaum muda yang ia bapa kaum muda pun puak yang sesak juga. Ini Tuan Guru Jecik ni antara orang yang anti kaum muda dan orang yang sangat memperjuangkan Ahlussunnah wal Jamaah, orang yang anti kepada Wahabi. Maksud anti ni dia orang yang banyak mempertahankan Ahlussunnah wal Jamaah, orang yang lawan Wahabi. Datuk dari kitab dia banyak dia rap, dia komen, dia mengemukakan hujah-hujah menurut Ahlussunnah wal Jamaah untuk menolak hujah-hujah Wahabi dan hujah-hujah kaum muda. Bapa kaum muda yang ia bapa kaum muda puak yang sesak juga. Lebih kurang dengan Syiah lah bapa kaum muda itu berfatwa. Kata Tuan Guru Jecik, samalah perangai dengan Syiah ni. Geng kaum muda ni. Bapa kaum muda tu maknanya tu istilah Tuan Guru lah. Dia tak katalah bapa penyamun. Dia kata bapa kaum muda. Nak ceritanya kaum muda pekak, piau. Bapa kaum muda. Kaum muda tu orang yang pegang Quran, yang piau, yang pekap, yang rigid, yang ekstrim dengan pegangan dia. Dia tak nak ikut mana-mana mazhab, tak perlu ikut mazhab tak perlu ikut mazhab tak perlu ikut Syafi'i, Maliki, Hanafi. Kita ambil Quran direct. Apa yang ada dalam Quran, apa yang ada dalam hadis, itulah yang kita pegang. Ia kata, ia ni dia panggil bapa kaum muda. Ia kata Syiah itu tidak salah. Ni bapa kaum muda. Sama je perangai dengan kaum muda. Sebab tu dia kata Syiah tak salah. Ia kata, ia tu kaum muda lah. Ia kata Syiah itu tidak salah. Iaitu Syiah tu mazhab yang boleh ikut semacamlah, samalah dengan mazhab-mazhab yang lain. Ini perangai kaum muda. Mengelirukan masyarakat. Cuba mengelirukan pemikiran masyarakat. Cuba mengelirukan pemikiran orang awam. Orang awam ni tuan-puan, kadang-kadang dia bukan tahu pendetailan. Bukan dia tahu secara detail berkaitan dengan mazhab ini. Berkaitan dengan mazhab 4 ini. Dia tambah pula dengan Syiah. Tambah pula dengan Wahabi. Dah melampak dah tuan-puan. 4 ini pun ahli mazhab yang sah tuan-puan ada 4. Mazhab yang sah ni tuan-puan hanya 4. Datang pula kaum muda, dia cuba mengelirukan masyarakat yang telah lama berpegang dengan Ahlussunnah wal Jamaah, berpegang dengan mazhab kita. Mazhab apa dia? Yakni mazhab al-Imam Syafi'i rahimahullahu subhanahu wa ta'ala. Datang pula dia mendakwa, dia kata Syiah pun betul, tak sesat Syiah pun boleh diikut juga. Mazhab Wahabi pun betul juga. Bukan salah Wahabi, cuma dia tak sesuai diamalkan di Malaysia sahaja. Pandai dia. Ini puak-puak yang cuba mengkelentung. Puak-puak yang cuba menharu birukan masyarakat kita di negara kita sekarang ini. Kata kaum muda, tak sesat, tak salah. Syiah itu tak salah. Ini mazhab yang boleh ikut samalah dengan mazhab yang lain. Na'udzubillahi min zalik. Tuan Guru minta berdoa, minta jauh daripada perangai dan hujah yang dikemukakan oleh ahli kaum muda. Dan wajib ke semua nabi-nabi dan rasul-rasul. Yakni wajib kita i'tiqad ke semua mereka itu, nabi-nabi dan rasul itu, daripada Nabi Adam alaihissalam hingga sampai kepada Nabi kita Muhammad, sekalian mereka itu agamanya ialah agama Islam. Ini kita wajib i'tiqad. Sama, syahadahnya sama, agamanya sama. Bukan Nabi Adam bawa agama lain, Nabi Ibrahim bawa agama lain, Nabi Muhammad bawa agama Islam. Sama saja. Kesemua Nabi 25 orang ni tuan-puan, dia membawa syahadah, dia membawa agama yang sama. Dia membawa usul yang sama. Cuma berbezanya pada praktikal furu'. Bezanya pada pelaksanaan sistem hidup, iaitu pelaksanaan syarak ataupun hukum syarak sahaja. Ada perbezaan di antara Rasul sebelum ini dan syariat Nabi kita, ada perbezaan. Adapun peringkat usul, peringkat dasar, semuanya agamanya sama, iaitu agama yang menesakan Allah Subhanahu wa taala dan menesakan nabi kita.
Jadi beriman kepada Nabi kita ini, Nabi kita salah seorang daripada Nabi lagi Rasul. Firmanullah subhanahu wa ta'ala. Mana firman dalil Allah Ta'ala yang mengatakan bahawa Allah Ta'ala menjelaskan secara langsung, secara direct, secara jelas berkaitan dengan semua Nabi-Nabi membawa agama yang sama. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan inna dina 'indallahil Islam. Wa man yabtaghi ghairal islami dina falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Artinya bahawasanya agama yang diakui, bahawasanya agama yang diakui dan yang diterima di sisi Allah Ta'ala, yang diakui, yang diterima di sisi Allah Ta'ala ialah agama Islam sahaja. Dan barang siapa menghendaki ia barang siapa akan yang lain daripada Islam, sesiapa yang memilih selain daripada agama Islam, akan jadi agamanya, akan jadi pegangannya, maka Allah Ta'ala tidak menerima daripadanya. Dan iaitu orang yang beragama yang lain daripada agama Islam itu di akhirat kelak termasuk di dalam golongan segala orang yang rugi kekal di dalam neraka selama-lamanya wal'iyazubillah. Inilah yang selalu Tuan Guru kita sebut, selalu para ulama kita ingatkan kepada kita, bantulah masyarakat di luar sana supaya mereka tidak kekal berada dalam neraka. Bantu apa dia tuan-puan? Bantulah kewajipan usuli, bantu akidah mereka, bantu akidah masyarakat supaya masyarakat kenal tentang akidah, supaya pegangan akidah masyarakat ini menepati dengan realiti yang sebenar. Kenapa? Kerana orang yang akidahnya tergelincir, akidahnya terungkai, maka mereka selama-lamanya berada dalam neraka wal'iyazubillah. Sebaliknya, akidah orang yang selamat, walaupun furu'i pelaksanaan fiqahnya mereka jauh, pelaksanaan mereka banyak tak betul dengan syariat yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tetapi akidah mereka mantap, akidah mereka, pegangan mereka berkaitan dengan ketuhanan, kenabian dan sebagainya menepati dengan apa yang dibawa oleh Nabi kita, maka janji Allah Subhanahu wa taala mereka ini akan kekal selama-lama di dalam neraka, di dalam syurga, walaupun mereka ini dosanya banyak, akhirnya mereka akan diletakkan oleh Allah Taala ke dalam syurga juga. Walaupun mereka ini dibakar oleh Allah Ta'ala di dalam neraka dulu. Kenapa? Kerana dosa mereka lebih banyak daripada pahala. Apabila dosa mereka lebih banyak daripada pahala, kerana pelaksanaan fiqah, pelaksanaan syariat mereka tersasar jauh daripada panduan syarak, daripada hukum yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tetapi akidah mereka selamat. Ini sangat penting akidah. Benda yang paling asas, benda yang paling dasar ialah akidah kita. Sebab itulah para asatizah, para guru-guru, bantulah masyarakat. Dahulukan ilmu yang wajib didahulukan untuk bantu masyarakat, iaitu ilmu fardu ain, supaya masyarakat ini kembali, masyarakat ini boleh kenal siapa Nabi, masyarakat boleh kenal siapa Tuhan mereka, yang mereka sebut Allahu Akbar, yang mereka menyebut Allahu Rabbi. Siapa Allahu Rabbi? Siapa Allahu Akbar itu? Bantu masyarakat kita supaya mereka mengenal, mereka ada maklumat tentang ketuhanan, mereka ada ilmu tentang ciri-ciri ketuhanan yang ada pada Tuhan. Inilah antara benda yang selalu Tuan Guru kita pesan. Nabi kita tuan-tuan betapa kasih dia kepada umat dia. Dia tak nak umat dia, walaupun seorang umat dia Allah letakkan dalam neraka, dia sangat sedih sekiranya Allah Subhanahu wa taala meletakkan umat dia ke dalam neraka walaupun seorang di kalangan umat dia. Ini kasih Nabi kita kepada umat dia. Maka kita meneruskan usaha Nabi kita. Nabi kita dah meninggal dunia, maka kita meneruskan usaha Nabi kita. Para ulama kita meneruskan usaha Nabi, dan kita juga meneruskan usaha para ulama. Yang ulama kita mati, ulama kita tinggalkan kitab-kitab, maka kita baca kitab-kitab dan memilih ilmu yang wajib didahulukan supaya menyelamatkan masyarakat daripada mereka dihumban ke neraka Allah Subhanahu wa taala wal iyazu billah.
Ini antara ilmu yang paling penting untuk kita suburkan kembali. Ilmu yang paling penting untuk kita dekatkan, hampirkan dengan masyarakat. Supaya masyarakat faham bahawa ilmu yang mesti diagungkan, dimuliakan, ditinggikan ialah ilmu berkaitan dengan ketuhanan. Dan ilmu berkaitan dengan syariat, iaitu ilmu fiqh. Dan ilmu berkaitan dengan tata cara untuk bersuci hati, ini ilmu tasawuf. Sikit lagi tuan-puan. Maka barang siapa i'tiqad atau berkata Nabi Musa agama Yahudi dan Nabi Isa agama Nasrani, yakni agama Kristian, nescaya jadi kafir murtad orang itu. Dan orang yang berkata agama Siam dan agama Kristian dan apa-apa agama pun betul juga. Ini bahaya tu pun, dakwaan orang yang tidak jelas akidah mereka. Ini penting tuan-puan. Kenapa saya sebut, tuan guru kita sebut selalu, bantulah masyarakat supaya ada knowledge, ada maklumat, ada ilmu tentang ketuhanan. Kenapa? Kerana menyelamatkan perkataan mereka. Kadang-kadang orang yang tidak ada basic di dalam ilmu usuluddin, mereka bercakap ikut sedak di mulut. Mereka bercakap menggunakan akal mereka semata-mata, tanpa mereka melihat panduan ilmu akidah. Perkataan itu boleh membinasakan iman mereka. Perkataan itu boleh terjerumus, boleh merungkaikan akidah mereka. Antara perkataan yang boleh merungkaikan akidah kita ialah menyamakan agama Islam dengan agama-agama lain. Dan orang yang berkata agama Siam dan agama Kristian dan apa-apa agama pun betul juga, tidak salah, nescaya jadi kafir murtad orang yang berkata yang demikian itu, kerana menafikan nas Quran, menafikan perkataan Al-Quran yang dijelaskan oleh Allah Ta'ala, inna dina indallahi al-Islam. Allah Ta'ala dah declare secara jelas, hanya agama yang diakui di sisi Allah Ta'ala, yang Allah akui, yang betul, yang benarnya ialah nama dia ialah agama Islam. Tiba-tiba kita mendakwa agama lain pun sama, agama lain pun benar, agama lain pun betul, sama juga dengan agama Islam. Sedangkan Allah Ta'ala declare, Allah Ta'ala dah jelas bahawa agama Islam sahaja yang benar, yang diakui oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, bermakna seluruh cara hidup lain, agama lain, maka tidak benar dan tidak betul di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nescaya perkataan tersebut, nescaya jadi kafir murtad orang yang berkata yang demikian itu, kerana menafikan nas Quran. Dan wajib atas kita i'tiqad. Ini last tuan-puan, 3 baris ini penutup. Baik, settle tuan-puan, ini nak masuk penutup, iaitu ciri Nabi yang pertama. Itu intro panjang tadi tuan-puan, intro kepada perbincangan kita, proses cara beriman kepada Nabi. Antara cara beriman kepada Nabi kita, yang kita nak fokus ialah cara untuk kita faham, cara untuk kita kenal, cara untuk kita tahu Nabi kita ini melalui ciri yang ada pada Nabi. Ada berapa ciri tuan-puan yang asas yang kita mesti tahu yang ada pada Nabi, iaitu ada 9 ciri. Ada 4 ciri yang wajib yang mesti ada pada Nabi, dan ada 4 ciri istihalah. Ciri istihalah ataupun kita mudah panggil mustahil yang tidak ada pada Nabi, dan ada 1 ciri yang harus pada Nabi. Maka kesemuanya 9 ciri kenabian yang ada pada Nabi, ataupun 9 ciri kerasulan yang ada pada Rasul. Itu fokus kita. Pendahuluan tadi secara umum ada beberapa perkara yang perlu kita i'tiqad yang telah dijelaskan oleh tuan guru kita. Kita dah sebut tadi, kita tak ulang balik, nak ringkaskan masa. Beberapa perkara yang kita perlu i'tiqad tadi. Dan last ini kita nak penutup tuan-puan, kita nak bincang malam ni 9 ciri kenabian yang kita nak bincang 1 daripada 9 ciri kenabian. Kita nak kenal Nabi kita. Kita tahu secara umumnya, kita wajib i'tiqad bahawa kesemua 25 Nabi itu wajib kita tahu secara tafsil. Wajib kita tahu secara tafsil. Yang kedua tuan-puan, yang keduanya ialah wajib kita i'tiqad Nabi kita penutup segala Nabi, dan juga penutup wahyu yang diturunkan kepada Nabi kita juga penutup. Tidak ada lagi wahyu selepas daripada itu. Baik, itu secara umum. Maka kita nak kenal detail, fokus kepada ciri yang ada pada Nabi.
Ada 9 ciri. Malam ni yang kita nak bincang adalah ciri yang pertama, iaitu sidik ataupun benar. Qala al-musannif rahimahullahu subhanahu wa ta'ala. Dan wajib atas kita i'tiqad. Wajib atas kita i'tiqad, wajib bagi segala nabi-nabi dan rasul-rasul sidiq. Ini yang ciri pertama kita nak bincang tuan-puan, ciri pertama. Apa dia ciri pertama? Ciri pertama ini iaitu wajib wajib atas kita. Sekejap tuan-puan kena set adjust. Tak nampak. Tuan-puan tak nampak, saya nampak. Biqala al-musannif rahimahullah ta'ala. Dan wajib atas kita i'tiqad. Wajib bagi segala nabi-nabi dan rasul-rasul itu sidiq. Ertinya erti sidiq. Benar. Sidiq itu apa dia maksud dia? Benar. Mustahilnya nabi itu, benda yang tidak ada pada nabi apa dia? Dusta. Apabila wajib dia benar, maka dusta. Maka dusta itu tidak ada pada nabi. Mesti nabi itu tak dusta. Mesti nabi itu dia panggil benar. Apa dia benar? Tak dusta. Dusta itu tidak ada pada nabi. Bermula dalilnya firman Allah Ta'ala. Mana dalil nabi benar? Wa sadaqal mursalun. Artinya dan telah benar oleh segala rasul. Dan jadi kafir orang yang berkata Nabi Ibrahim berdusta. Ini isu terakhir penutup pada malam ini. Baik, kita nak bincang tuan-puan dua benda sebelum kita nak tutup dengan isu jadi kafir orang yang mendakwa bahawasanya Nabi Ibrahim alaihissalam itu berdusta. Kenapa? Kita kena faham. Apa yang kita wajib i'tiqad. I'tiqad ni wajib pegang di hati kita. Ini penting tuan-puan. I'tiqad ini kena selalu sebut supaya masyarakat di luar sana faham apa dia iman dan apa dia i'tiqad. Kadang-kadang iman dengan i'tiqad ni basic ni tuan-puan masih lagi samar-samar. Masih lagi tak jelas. Masih lagi kurang jelas. Iman i'tiqad. Kena beriman kepada para malaikat. Apa dia iman? Pun kurang jelas. Sebab tu kena diulang. Ini antara benda yang asas, benda yang basic untuk bantu masyarakat di luar sana. Kita kena sayang keluarga kita dengan bantu mereka mengenal siapa nabi mereka, kenal siapa Tuhan mereka. Maka tuan-tuan, antara istilah yang selalu kita kena guna ialah iman dan i'tiqad. Iman dan i'tiqad. Wajib kita i'tiqad bahawa segala nabi dan rasul mesti benar. Apa dia i'tiqad? I'tiqad ni kena pegang di hati kita. Benda yang dia nak pegang di hati dia, apa dia tuan-puan? Yang dia nak pegang di hati dia ialah nabi itu mempunyai ciri satu daripada 9 benar. Wajib nabi ini benar. Nabi wajib bersifat dengan benar. Wajib ini merujuk pada mesti. Mesti nabi mempunyai ciri ataupun sifat benar. Mustahil nabi ini mempunyai ciri yang dusta. Dusta. Nabi tidak bersifat dengan pembohong. Nabi tidak bersifat dengan dusta. Dusta ini pembohong. Maka dua benda yang tuan-puan kena faham di sini. Pertamanya, apa dia makna benar. Dan yang kedua, apa dia dusta. Supaya dari segi orang panggil praktikalnya, kita boleh hukumkan bahawa Nabi ini tidak berdusta. Sesiapa yang mendakwa Nabi berdusta, maka hukum bukan saja haram, tetapi jadi kafir orang yang mendakwa Nabi dusta kerana ternafi satu ciri yang ada pada Nabi. Ternafi satu ciri yang ada pada Nabi. Sedangkan Nabi mempunyai 9 ciri. Satunya benar, tiba-tiba kita kata Nabi ini dusta, Nabi pembohong. Mana menafikan ciri yang ada pada Nabi, dia benar. Ini kena faham benar dan dusta tuan-puan. Yang kita nak last pada malam ini, kita nak clearkan
Kita nak kongsi dengan tuan-puan apa makna benar dan apa makna dusta. Nabi mesti Nabi mesti benar dan Nabi tidak berdusta. Iaitu Nabi tidak Nabi tidak berbohong. Ini ciri yang ada pada Nabi. Dia benar, dia tidak berdusta, dia tidak berbohong. Bohong itu mustahil, tidak ada pada Nabi. Dusta itu mustahil. Kenapa? Karena Nabi mesti dia benar, mesti dia tidak berdusta, mesti Nabi tidak berbohong. Apa dia makna bohong, makna benar, tuan-puan? Makna benar ini, di sini dia tak sebut, tuan-puan, dalam kitab-kitab lain dia sebut apa makna benar. Benar ini segala perkataan Nabi. Segala perkataan Nabi, sama ada suruhan ataupun tegahan, dan segala perbuatan Nabi menepati dengan realiti yang sebenar. Saya ulang sekali lagi, tuan-puan, makna benar ini. Nabi ini benar. Apa makna benar? Segala perkataan Nabi, sama ada perkataan itu mengandungi suruhan. Apa yang Nabi suruh? Yang kita dah bincang, suruhan ini terbagi pada dua. Suruhan yang berbentuk wajib, suruhan yang berbentuk sunat, ataupun tegahan. Tegahan yang berbentuk haram, tegahan yang berbentuk makruh. Dan segala perbuatan Nabi menepati dengan realiti yang sebenar. Apa yang Nabi ucap, apa yang Nabi sebut, tuan-puan, ucap, dan apa yang Nabi buat, menepati dengan realiti yang sebenar. Sama. Apa Nabi ucap, apa yang Nabi buat, sama. Itulah yang dipanggil benar. Maka ulama kesimpulkan Nabi ini benar dari 3 sudut. Benar hati Nabi. Nabi ini benar apa yang ada dalam hati dia, benar ucapan dia, dan benar tindakan dia. Apa yang Nabi bertindak mengikut apa yang dia ucap, dan apa yang dia ucap mengikut apa yang ada dalam hati dia. Apa yang dia pegang dalam hati dia. Ini Nabi ini benar pada 3 sudut. Nabi benar, hati dia benar, mulut dia benar, dan tindakan Nabi benar. Itu maksud benar. Dan tuan-tuan, kita nak tahu benar, kita mesti tahu satu istilah lagi. Kita nak kenal benar, kita mesti tahu apa dia dusta, apa dia yang tak benar. Tuan-tuan nak kenal lurus, tuan-tuan mesti kenal bengkok. Kena tahu bengkok, baru tahu nilai dan makna lurus. Kadang-kadang orang kata, kenapa nak tahu bengkok? Tak perlu belajar bengkok, kita dah tahu lurus. Kena tahu lurus, kena tahu bengkok untuk mengenali erti lurus. Nak tahu makna lurus, mesti mengenali bengkok. Nak tahu tinggi, mesti kena tahu rendah. Tahu rendah, mengenali makna tinggi. Tahu hitam, kita tahu boleh mengenali putih. Itu gu dia. Begitu juga tuan-puan, kita tahu benar, kita kena tahu apa dusta. Kita nak mendakwa Nabi Ibrahim AS berdusta. Apa dia dusta? Kita dah tahu benar itu apa dia. Dusta ni tuan-puan, makna dusta ini masyhur diungkapkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi menyatakan al-ikhbar. Ulama menyatakan al-ikhbaru bima yukhaliful waqi'. Dusta ini al-ikhbaru bima yukhaliful waqi', iaitu memberitahu sesuatu yang tidak menepati dengan realiti yang sebenar. Mengucapkan sesuatu yang tidak menepati dengan realiti yang sebenar. Itu dipanggil bima yukhaliful waqi', tidak menepati dengan realiti yang sebenar. Apa yang Nabi sebut tidak menepati dengan hakikat yang sebenar. Maka inilah yang kita panggil dusta. Maka kita tengok bagaimana Nabi Ibrahim dusta ataupun tidak. Sedangkan wajib kita beriman kepada Allah. Wajib kita beriman, antara iman kita dengan Allah, wajib kita pegang dan hati kita seluruh Nabi dan Rasul. Dia tidak berdusta. Dia benar, tidak berdusta. Kerana dusta dan bohong itu bukan ciri yang ada pada Nabi. Ciri yang ada pada Nabi ialah benar, iaitu tidak berdusta dan tidak berbohong. Maka tuan-puan penutup dia, dan jadi kafir orang yang berkata Nabi Ibrahim AS berdusta. Kata, aku tidak pukul. Ini kata Nabi Ibrahim AS.
Aku tidak pukul berhala-berhala yang kecil-kecil. Dan wajib atas kita i'tiqad, wajib bagi sekalian Nabi dan Rasul itu amanah. Ini yang kedua kita akan bincang minggu depan. Minggu akan datang. Ciri yang kedua. Baik, penutup cirinya, malam ni tuan-puan, dia bawa satu isu saja. Dia ada dua isu dalam Quran yang disebut tentang bagaimana Nabi Ibrahim yang didakwa berbohong. Ini antara perkataan yang digunakan oleh Nabi Ibrahim, perkataan aras tinggi, bahasanya tinggi, tidak boleh dipahami oleh orang biasa seperti kita. Ini tingginya bahasa para Nabi. Bahasa para Nabi, tuan-puan, kita bukan boleh dipahami secara spontan. Walaupun kita seorang pakar dalam bahasa. Kita pakar bahasa Arab, kita pakar ilmu mantik, kita pakar lughah, kita pakar ilmu badi', ilmu ma'ani. Tetapi bukan kita boleh faham, melainkan yang boleh memahami bahasa-bahasa Nabi ini adalah para ulama. Para ulama, para mujtahid mutlaq, orang yang boleh memahami bahasa-bahasa tinggi ini. Sebab tu kita kena refer para ulama. Kita kena ikut para ulama. Kita tidak mampu memahami bahasa Nabi, tidak mampu memahami bahasa Quran, bahasa yang tinggi, bahasa sastra yang sangat tinggi. Walaupun kita ahli sastra, ahli bahasa dan sebagainya, tidak mampu memahami secara langsung tanpa dibantu oleh para ulama kita. Baik. Sebab itulah tuan-puan, antara kata-kata para, di sini dia kata aku tidak pukul berhala-berhala yang kecil. Ini kisah yang tuan-puan maklum. Bagaimana kisah yang selalu kita sebut juga tuan-puan dalam siri-siri sebelum daripada ni. Kita pernah sebut kisah ini. Iaitu, kisah ni dah maklum. Yang Allah Ta'ala sebut dalam Quranul Karim. Kisah dialog di antara pengikut Namrud pengikut Namrud. Apabila Namrud keluar mengadakan kerajaan, pada hari kerajaan, semua pengikut-pengikut Namrud keluar, dan yang tinggalnya ialah Nabi Ibrahim AS. Yang tinggal, yang tak ikut kumpulan Namrud di majlis kerajaan itu adalah Nabi Ibrahim. Dan Nabi Ibrahim dah rancang, sebab tu dia tak keluar. Dia dah merancang untuk menghancurkan berhala. Berhala-berhala besar dan berhala-berhala kecil, Nabi Ibrahim dah rancang untuk menghancurkan berhala ketika mana mereka keluar mengadakan majlis kerajaan. Maka apabila Nabi Ibrahim hancurkan berhala-berhala, dia tinggal satu berhala yang besar. Ini taktik dia, ini taktikal yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim. Strategi yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim. Apabila dihancurkan semua berhala, kemudian dilegantungkan kapak di leher berhala yang besar. Lalu apabila puak dia balik, ringkas cerita puak dia balik, puak Namrud balik, dia tengok semua berhala-berhala mereka dihancurkan. Lalu dia cak. Dia kata tidak ada orang lain dah, mesti dia kata Ibrahim. Kerana puak dia tahu bahawa Nabi Ibrahim ni tak keluar bersama-sama dengan mereka pada majlis kerajaan tersebut. Dia kata tak ada orang lain dah ni. Dia kata ni, sudah tentunya dia kata seorang pemuda yang bernama Nabi Ibrahim AS. Lalu apabila dipanggil Nabi Ibrahim ke mahkamah, ke muka pengadilan, lalu dia tanya, tanya Nabi Ibrahim, adakah mu yang hancurkan berhala ni? Lalu Nabi Ibrahim jawab, dia kata, ini strategi digunakan oleh Nabi Ibrahim AS. Nabi Ibrahim kata, dia kata, mu tanyalah. Dia kata berhala yang besar. Kerana kapak tu, dia kata, duduk di leher berhala yang besar. Dia kata, tanya berhala yang besar tu. Dia kata, boleh jadi dialah yang pukul. Boleh jadi dialah yang hancur. Mu duk sembah sangat. Lalu puak dia kata, takkanlah Ibrahim, menasabahmu ni Ibrahim, nak suruh tanya berhala, mana boleh bercakap. Berhala ni mana boleh bercakap. Takkanlah dia kata aku nak tanya berhala, puak kami nak tanya berhala, berhala tak boleh bercakap. Lalu Nabi Ibrahim kata, dah tak boleh bercakapmu sembah buat apa? Dah tak boleh bercakapmu sembah buat berapa? Tak boleh bercakap, duk sembah. Ini antara cara Nabi Ibrahim untuk mematikan hujah mereka. Untuk melemah dan mematikan hujah mereka. Sehingga mereka mati akal, mereka mati hujah, tidak boleh berdialog dengan Nabi Ibrahim. Lalu akhirnya
mereka tak terima, mereka tuduh juga Nabi Ibrahim. Dan inilah antara dialog Nabi Ibrahim ni tuan-puan, yang ada orang mendakwa mengatakan Nabi Ibrahim menipu, Nabi Ibrahim mengatakan dia tidak hancur, tetapi hancurnya ialah berhala. Sedangkan Nabi Ibrahim suruh tanya berhala. Ini cara Nabi Ibrahim berhujah dengan Puak Namrud untuk mematikan hujah Puak Namrud. Nak matikan hujah Puak Namrud, supaya Namrud mendakwa bahawa Tuhan mereka tak boleh bercakap. Ini yang Nabi Ibrahim nak dengar. Dan mereka memang mereka mendakwa, mereka kata takkanlah kami nak tanya berhala tu tak boleh bercakap. Lalu Nabi Ibrahim kata, dah tahu tak boleh bercakap, mu sembah buat apa dia? Sembah buat apa? Dah tahu tak boleh bercakap, dah tahu lemah tak boleh bercakap, sembah juga. Ini hujah-hujah yang dimatikan oleh Nabi Ibrahim AS. Sebab itu tuan-puan, kesimpulan dia, Nabi Ibrahim ini strategi yang digunakan oleh Nabi Ibrahim untuk melawan hujah Namrud, mematikan hujah Namrud, sehingga Namrud gagal berhujah dengan Nabi Ibrahim AS. Tetapi oleh kerana Namrud ini dia berkuasa, walaupun tak boleh nak lawan hujah dengan Nabi Ibrahim, akhirnya mereka menjatuhkan hukuman ke atas Nabi Ibrahim AS. Dan penutup dia yang kedua tuan-puan, cerita yang kedua, dia ada dua cerita supaya tuan-tuan biasa dengar untuk jawab hujah. Ada kisah yang saya selalu sebut juga dalam siri-siri kuliah sebelum pada ini, iaitu Nabi Ibrahim berjalan melintasi sempadan negara Mesir. Ketika itu Nabi Ibrahim AS ni dia bawa Siti Sarah. Masa ni dia belum berkahwin lagi dengan Siti Hajar. Inilah antara cara dia nak berkenalan dengan Siti Hajar. Orang panggil apa? Takdir bertemu dengan Siti Hajar. Dia bawa Siti Sarah. Dan ketika itu tuan-puan, rajanya zalim. Raja pada negara itu zalim. Dia akan tangkap perempuan-perempuan yang cantik. Dia akan tangkap hulu balan yang berada di sempadan negara. Mana-mana perempuan yang cantik, mereka akan tangkap, bawa kepada raja untuk menjadi gundik raja. Melainkan raja tak akan ambil sekiranya beritahu adik-beradik. Sebab itulah apabila Siti Sarah berjalan dengan Nabi Ibrahim AS, maka ditaham oleh hulu balan raja yang zalim ini. Lalu apa kata Nabi Ibrahim apabila ditanya, siapa perempuan yang kamu bawa ini? Lalu Nabi Ibrahim mengatakan, ini adalah saudara aku. Nabi Ibrahim mengatakan, ini adalah saudara aku. Sedangkan Siti Sarah itu ialah isterinya. Tiba-tiba dia jawab kepada hulu balan untuk mengelakkan daripada isterinya ditangkap dan dibawa kepada raja yang zalim untuk jadi gundik raja. Maka dia jawab, ini saudara aku. Inilah tempat yang dijadikan hujah oleh orientalis, mengatakan Nabi Ibrahim berdusta, sedangkan itu bukan saudara, tapi itu adalah isterinya. Maka ini tuan-tuan perkataan Nabi Ibrahim ini, dia panggil apa? Dia panggil maksud saudara itu bukan nak kepada makna dekat, tetapi dia nak kepada makna yang ba'id, bukan makna yang qarib. Saudara ada dua makna. Pertama, makna qarib, makna yang dekat ialah saudara seibu, sebapa ataupun saudara senisbah keturunan. Itu dia panggil makna yang qarib, makna yang hampir dengan kita, makna yang dekat dengan kita. Tetapi makna yang jauh, makna yang ba'id, yang murab, yang dikenaki oleh Nabi Ibrahim, ialah dia nak cerita bahawa ini ialah saudara seagama dengan aku. Dia tak cerita isteri, tetapi strategi dia kata ini adalah saudara seagama dengan aku. Adakah Nabi Ibrahim berbohong? Nabi Ibrahim tidak berbohong sama sekali. Kerana merujuk saudara itu bukan saudara kandung dia, bukan saudara seibu sebapa dia, tapi ini adalah saudara seagama dengan aku. Bermakna realiti diucapkan, perkataan yang diucapkan oleh Nabi Ibrahim AS membetuli dengan realiti yang sebenar di sisi agama kita. Realiti yang sebenar di dalam agama kita tuan-puan, kita ini semuanya satu saudara, yakni saudara seagama, dan kita juga dipanggil saudara, iaitu saudara nisbah keturunan, saudara seibu sebapa, saudara sebapa dan sebagainya. Ini bahasa-bahasa yang kita perlu kepada pendetailan daripada para ulama untuk menjawab hujah, untuk memahami apa dia maksud yang tersirap di sebalik perkataan yang diucapkan oleh Nabi kita Ibrahim alaihissalam. Ini antara tuan-puan cara untuk
untuk kita jawab tomahan yang didakwa oleh kumpulan-kumpulan sesat mengatakan Nabi juga pernah berbohong, Nabi Ibrahim pernah berbohong. Inilah hujah-hujah untuk kita jawab. Dia panjang cerita tuan-puan. Cerita dia walaupun Nabi Ibrahim cakap macam tu, tetap dia ambil Siti Sarah. Siti Sarah ni dia cantik tuan-puan, dia comel, dia cantik, jilitawan. Kemudian dia tangkap juga Siti Sarah, bawa kepada istana. Panjang cerita dia lah. Kita nak stop dulu kerana kita biasa sebut, saya biasa sebut dalam siri kuliah di masjid di surau tentang kisah bagaimana Nabi Ibrahim kahwin dengan Siti Hajar, kerana Siti Hajar itu dia asalnya berada di istana raja. Istana raja yang zalim. Dan apabila dia dibawa ke istana Raja Zalim, maka dia bertemu dengan Siti Hajar dan dihantar balik. Raja Zalim tak boleh buat apa kepada Siti Sarah, Allah Ta'ala jaga. Kemudian dia hantar balik bersama Siti Hajar. Itulah dia kisah dia, bagaimana perkenalan Nabi Ibrahim dengan Siti Hajar, isteri kedua dia. Baik, insyaAllah tuan-puan, kita akan sambung bulan depan. Kita akan sambung dalam ciri yang kedua. Ini pun ciri yang penting, amanah tuan-puan. InsyaAllah isunya isu-isu yang sangat praktikal. Kenapa? Kerana kita akan bongkar, kita akan baca, Tuan Guru bongkar kisah-kisah Nabi Adam AS yang orang mendakwa Nabi Adam AS melanggar perintah Allah Ta'ala sehingga dikeluarkan daripada syurga. Maka itu sangat penting untuk kita tahu, sangat penting untuk kita jawab. Kenapa? Kerana ada orang yang mengatakan bahawa Nabi Adam AS ini melakukan dosa, iaitu sehingga ia diturunkan oleh Allah Ta'ala ke syurga. Kenapa dia buat dosa juga? Kerana ini cara Allah Ta'ala nak ajar bagaimana syariat taubah. Nak ajar syariat taubah sehingga kena buat dosa. Ini bahaya tuan-puan. Nabi dia tidak pernah buat dosa kerana dia amanah. Dia bukan benar saja, tetapi dia amanah. Kita kena faham tuan-puan apa makna amanah, kita kena faham. Bukan parti amanah, kita kena faham makna amanah. InsyaAllah tuan-puan dalam minggu akan datang, minggu keempat, kita akan bincang. Kalaulah kita dalam habis PKPB, kita akan sambung dalam kuliah fizikal kita di Presiden sebelah, di Sara, untuk sambung tajuk yang hot ini. Ini antara tajuk yang panas tuan-puan. Kenapa? Kerana ramai orang yang mendakwa, yang faham, dia kata Nabi Adam melanggar perintah Allah Ta'ala, melakukan perkara yang dilarang oleh Allah Ta'ala. Itu kita akan bincang di sebalik pelanggaran. Betul ataupun tidak Nabi Adam langgar hukum Allah Ta'ala sehingga dikeluarkan di dunia. Wallahu a'lam tuan-puan. Terima kasih banyak kepada tuan-puan yang join sama kita pada malam ini. Menjayakan majlis online kita pada malam ini. Mudah-mudahan kita tuan-puan, saya menumpan berkat tuan-puan. Saya ni sebenarnya, selalu saya sebut, sebenarnya saya ini bukan boleh hanya untuk menumpan berkat berada di dalam majlis. Kerana majlis ini, para tuan guru saya sebut, majlis ilmu, majlis yang sangat luar biasa, majlis yang sangat besar, majlis yang sangat grand, majlis yang kalau orang faham, orang tahu di mana tempat yang paling luar biasa, tempat yang paling besar, tempat yang paling tinggi martabat dan nilai di sisi Allah Ta'ala, ialah majlis ilmu tuan-puan. Jangan kita lepaskan peluang untuk berada dalam majlis ilmu, walaupun sedikit, walaupun sekejap, walaupun sebentar tuan-puan, luangkan masa kita, kerana dia punya ketinggian status majlis ilmu syarak ini tuan-puan. Majlis ilmu syarak ataupun majlis ilmu fardu ain. Dia majlis ilmu syarak banyak. Ada majlis ilmu fardu kifayah, ada majlis ilmu fardu ain, ada kitab fiqh, kitab tu lah, kitab ni. Maka dia tak sama. Dahulukan majlis-majlis yang grand di sisi Allah Ta'ala. Kenapa? Kerana di sana ada rahmat, di sana turunnya barakah. Barakah daripada langit diturunkan direct tuan-puan. Ini antara luar biasanya. Antara luar biasanya majlis kita, dia diturunkan oleh Allah Ta'ala berkah, diturunkan rahmat. Sebab itulah tuan-puan, orang yang mengadakan majlis-majlis ilmu di dunia ini, orang itu menempah rahmat, dia panggil menarik rahmat daripada Allah Ta'ala, menarik berkat daripada Allah Ta'ala, dan menolak bala. Menolak bala. Sebab itulah tuan-puan, saya menumpan keberkatan majlis ilmu dengan sebab tuan-puan semua meramaikan. Tuan-puan ada menyebabkan kita boleh buat majlis ilmu, dan saya hanya menumpan keberkatan majlis ilmu bersama dengan tuan-puan walaupun bukan ahlinya. Wallahu a'lam. Terima kasih sekali lagi tuan-puan. Tak sampai saya nak menyebut ramai yang komen. Saya tak sempat nak sebut satu persatu.
walaupun tak sebut nama tuan-puan, lebih kurang 54 dan 60 peserta ini, itulah dia ahli ataupun orang panggil orang yang bertanggungjawab untuk memastikan majlis ini berjaya diadakan, dan insya-Allah kesemuanya kita akan mendapat rahmat dan berkat yang telah dijanjikan oleh Allah Taala, walaupun kita adakan majlis ini secara online bukan fizikal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna wa an walidina wa an jami'il muslimina wal muslimat bi rahmatika ya arhamar rahimin. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وجعلنا من العلماء العاملين وجعلنا من المخلصين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم يا كريم.